muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama
kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah juga kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah SWT hari ini hari yang ke-9 Muharram 1445. Kita masih lagi duduk dalam bulan Muharram, bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan. Kemudian disunatkan juga kita berpuasa dalam bulan haram ni. Lebih afdal sunat daripada 1 Muharram sampai 30 Muharram, ataupun tak boleh nak puasa 1 Muharram hingga 30 Muharram. Kita puasa daripada disunatkan juga berpuasa 1 Muharram sehingga 10 Muharram. Kalau 1 Muharram dan 10 Muharram pun tak boleh lagi berpuasa, puasalah pada Tasu'a dan Ashura. Sama ada 9, 10 ataupun 11, ataupun 9, 10 ataupun 10, 11. Yang penting 10 tu jangan ditinggalkan. 9, 10 ataupun 10, 9, 10, 11 ataupun 9, 10 ataupun 10, 11. 3 hari. Dia 2 hari lah. Jadi kita syukur Allah bagi. Apa kelebihan puasa dalam hari Ashura ni? Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa setahun yang terdahulu, segala dosa-dosa kecil. Dosa besar nak tak nak kena taubat dengan Allah. Tapi dosa-dosa kecil, salah satunya ialah berpuasa pada bulan Ashura ataupun pada hari Ashura, hari ke-10 Muharram. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa tahun yang lepas. Kita tak tahu dosa mana. Dosa kecil ni dosa yang kita tak perasan, yang kita tak jangka. Tapi dosa kecil ni kalau tak diminta ampun, maka dia akan jadi banyak. Dia akan jadi banyak, dan efek kepada dosa kecil ni besar, yang membuatkan hati kita keras, yang membuatkan kita susah untuk menerima kebenaran pun semuanya berpunca daripada dosa-dosa kecil. Sebabnya ulama tasawuf mereka menggambarkan dosa kecil ni seperti bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam yang duduk pada kain putih. Jadi kalau tak dipadam, tak ditangani, maka bintik hitam tadi akan memenuhi kain putih tadi, dan akhirnya kain putih tu jadi hitam. Sebabnya kita tu disuruh dan diperintah supaya memperbanyakkan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Dengan kita istighfar, satunya istighfar, yang keduanya selawat, yang ketiganya puasa, yang keempatnya ialah khidmat dengan 2 ibu bapa. Khidmat dengan 2 ibu bapa pun Allah ampunkan. Salah satu jalan Allah mengampunkan dosa kita. Seorang sahabat Nabi SAW, dia datang jumpa Rasulullah SAW. Dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa besar." Aku melakukan dosa besar. Adakah Allah SWT akan mengampuni dosaku? Ataupun Allah akan terima taubat aku? Lalu Rasulullah SAW tanya pada lelaki tersebut, "Adakah kau mempunyai seorang ibu?" Lalu lelaki tadi menjawab, "Ya, aku mempunyai seorang ibu." Rasulullah perintahkan kepada lelaki tadi supaya balik berkhidmat dengan ibu. Jadi gambaran dekat situ bahawa berkhidmat dengan ibu, mentaati ataupun menjaga dan memelihara ibu itu adalah salah satu jalan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ialah berpuasa pada hari Ashura. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Penghayatan Sifat 20 yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nafiri bin Matu Azim. Masih lagi perbincangan kita dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Masih lagi dalam sifat baqa, iaitu kekal. Sifat baqa, kekal. Tak ada kekal dekat sini, kekal bagi Allah, kekal yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kalau qidam tu tidak ada permulaan, dan baqa ni pula pasangan dia iaitu tidak ada akhir. Qidam tidak ada permulaan, baqa tidak ada akhir dengan makna kekal. Perkara yang ketiga, betul tiga dalil naqli. Dalil naqli bagi sifat baqa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rahman ayat ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekallah zat wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini adalah dalil naqli. Dan naqli ni apa? Dalil naqli ni dalil Al-Quran ataupun hadis yang membicarakan tentang baqa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekallah zat wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kekal zat Allah tadi. Wa yabqa itu dengan makna baqa, dengan makna kekal. Dalil menunjukkan bahawa Allah itu akan kekal. Yang kekal hanya Allah, tidak ada lain. Cuma kalau yang lain itu kekal tu, bagi nanti dekat depan dia akan cerita. Kekal tu ada kekal hakiki dan kekal aridi. Kekal yang memang hakikat kekal ni wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat Allah. Kekal aridi ni kekal yang mendatang, Allah yang mengekalkan. Kekalnya Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada sesuatu yang lain untuk mengekalkan. Kekal dengan sendiri dia memang tetap kekal. Dalil akal. Yang keempat dalil akal, itu dalil naqli Al-Quran. Dalil akal, apa yang dikatakan kekal Allah? Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah bersifat dengan sifat baqa, dengan sifat kekal. Kerana jika Allah tidak baqa, tidak kekal, maka mustahil Allah itu bersifat qidam. Apa maksud qidam? Sedia ada. Jadi kesempurnaan qidam tersebut diikat dengan baqa. Dikukuhkan lagi dengan sifat baqa. Bila sebut dikukuhkan, jangan kita rasa pula qidam itu tak sempurna. Dah. Adakah sifat Allah SWT itu memerlukan di antara satu sama lain? Tidak. Tak macam kita. Kita ni ada satu perlu kepada dua. Kalau tidak ada dua, maka satu tadi tak sempurna. Tak. Allah satu sifat itu saja sudah cukup menyempurnakan dia. Tetapi datang sifat-sifat tadi adalah untuk menyempurnakan akal kita, iman kita. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan sifat-sifat tadi, Allah Ta'ala itu tetap kekal ke? Kekal. Cuma dia datangkan sifat-sifat tadi untuk menyempurnakan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia kata nak tak nak kena ada baqa. Kerana mustahil Allah Ta'ala itu mempunyai sifat lawan daripada baqa. Nanti nak tak nak kena ada baqa. Kekalnya Allah. Jika Allah tidak qidam pula, nescaya akan berlaku dua perkara yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala itu pertama sekali, nak tak nak kena ada baqa. Kenapa kena ada baqa? Sebab ada qidam. Yang keduanya pula, kalau katalah tak ada qidam,
maka akan berlakulah dua perkara yang mustahil bagi Allah. Apa dua perkara tersebut? Daur dan juga tasasul. Yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Daur ni berpusing-pusing. Ayam, telur. Ayam, telur, telur, ayam. Ayam, telur, telur, ayam. Ayam, telur, telur, ayam. Pusing. Jadi mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu, mak? Habis ayam tu daripada telur betung. Kan? Jadi tak selesai. Tak selesai, mak. Orang yang apa ni, yang memihak kepada telur, maka dia katakan telur dulu. Orang yang memihak pada ayam, dia akan kata ayam dulu. Sedangkan dua-dua tu kita Allah Alam. Dia akan berpusinglah, pusing. Ayam lahir kena ada telur, telur pula kena ada ayam. Yang dikatakan berpusing-pusing. Kemudian tasasul. Tasasul ni pula berantai-rantai. Baik sama ada berantai tadi ke atas atau berantai tadi ke bawah. Ada ha bin buyung bin datuk tinggi, bin datuk tinggi, naik sampailah. Kerana Allah SWT itu tidak ada berantai-rantai. Kita berantai-rantai sampai masa putus rantai tadi, habislah. Tak ada apa-apa lagi. Sampai ke cicit tu beranak tak, apa tak, habis, putus. Dah lah, tunggal. Lahir cicitnya tunggal, kan? Anak tunggal. Lepas tu tak beranak pula, habis. Keturunan tu habis. Jadi kita manusia ni makhluk, dia ada berantai, dia ada dur, dia ada tersasul. Ada sebahagian duduk pada daud yang berpusing-pusing. Contohnya ayam dengan telur tadi. Ada sebahagian pula yang duduk pada tasasul, yang berantai-rantai, contoh manusia. Kemudian masuk pula bahagian baqa'. Baqa' ni mak ada pembahagian dia, ada baqa' hakiki, ada baqa' aridi. Baqa' ni ada baqa' hakiki, ada baqa' aridi. Apa yang dikatakan baqa' hakiki? Hakikat baqa', hakikat kekal. Maksud hakikat kekal ni apa? Maksud hakikat kekal ni yang mana kekalnya itu tidak perlu kepada sesuatu yang lain untuk mengekalkan dia. Tidak perlukan kepada sesuatu yang lain untuk mengekalkannya. Memang dia sendiri yang kekal. Memang dia yang kekal. Yang dikatakan baqa' hakiki ataupun hakikat baqa', ataupun hakikat kekal. Yang kedua, baqa' aridi. Baqa' aridi ni apa? Baqa' aridi ni baqa' yang mendatang, kekal yang mendatang. Maksud kekal mendatang ni, dia bukan kekal dengan sendiri, diperlukan sesuatu lain yang mengekalkan dia. Siapa yang kekalkan dia? Allah kekalkan dia. Kalau Allah nak lenyapkan dia, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia termasuk mungkinat. Sesuatu benda yang mungkin ada, mungkin tak ada, boleh tak ada. Jadi yang jadi kekalnya tu sebab apa? Dia jadi kekal tu sebab Allah yang kekalkan dia. Kalau Allah tak nak kekalkan dia, maka tidaklah kekal. Jadi kekal itu kekal yang mendatang. Baqa', bahagian baqa' hakiki. Baqa' hakiki ni yang hakikat baqa'. Hakikat baqa' ni zat Allah, sifat Allah, asma' Allah, itu memang baqa'. Pertamanya zat Allah baqa'. Sifat Allah itu baqa'. Sifat Allah bukan hanya membicarakan tentang sifat, tetapi membicarakan tentang zat. Cuma dilihat pada sifat. Begitu juga asma'. Asma' ni nama-nama Allah. Nama Allah tu pun baqa', kekal. Jadi datangnya nama tu pun sesuatu perkara yang disandarkan kepada zat Allah, dia bersifat kekal. Apa sekalipun yang disandarkan kepada zat Allah, dia bersifat kekal. Baik sama ada sifat ataupun asma', nama. Jadi bila dia duduk pada Allah, dia duduk pada zat Allah ataupun zat wajibal wujud, itu lebih tepat.
sebut dia zat wajibal wujud, maka dia bersifat kekal. Baik sama ada sifat yang diletakkan pada zat wajibal wujud ataupun asma' nama-nama yang diletakkan pada zat wajibal wujud, maka dia tetap bersifat kekal. Kemudian yang kedua, baqa' aridi. Dalam bab baqa' ini ada baqa' aridi, baqa' yang datang tadi, mendatang. Alam sufla, dalam bab aridi tadi ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang duduk dalam baqa' aridi, baqa' yang mendatang. 3 pada duduk alam sufla. Yang 7 lagi duduk alam ulya. Sufla ni rendah. Rendah ni apa mak? Dunia. Kemudian alam ulya. Alam ulya ni tempat yang tinggi, alam yang tinggi. Sufla, ulya. Sufla rendah, ulya tinggi. Sufla ni dunia, masuk rendah kat situ dunia. Dia ada dekat alam dunia. Ulya ni dia ada dekat alam yang tinggi. Dia tak duduk kat dunia. Alam sufla ni apa? Jasad sekalian Nabi, kekal. Ada tak dekat dalam dunia ni? Adalah. Para Nabi tu bergerak di dunia. Dia tak duduk kat langit. Dia tak duduk hidup ataupun berjalan di langit. Kehidupan mereka tetap di bumi. Lalu mereka mati. Bila mati, wafat saja para Nabi, para Rasul, maka jasad para Nabi, para Rasul itu kekal. Tak dimamah bumi. Kita kan biasa 2 minggu tu dah mula berair. 2 minggu lah. Yang cakap 2 minggu lah. Perjalanan jasad kita bila masuk dekat dalam kubur tadi tu, dia ada tempoh-tempoh sampai masa dia mula berair. Kemudian jasad tadi mula dimamah ulat. Dia mula berulat. Daripada air tadi jadi ulat. Lepas tu ulat tadi dah mula makan jasad tadi. Sampai akhirnya kering. Air tadi mula kering. Air dalam badan tadi dah mula kering macam ikan kering. Kemudian habis. Kalau tanah tu pula dimamah tanah pula. Sampai akhirnya tinggal tulang. Habis. Jadi para Nabi tidak. Jasad mereka itu tidak dimamah. Mereka kekal. Allah kekalkan mereka atas kemuliaan jasad mereka. Yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT kepada jasad mereka. Jasad para Nabi dan para Rasul. Jadi makna baqa' ni daripada tak ada. Baqa' ni kekal. Allah disempurnakan dengan qidam, iaitu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Kita ni pula, jasad mereka ni pula, mereka ada qidam tak? Tak ada qidam. Maknanya daripada tak ada, kemudian ada, dan adanya mereka itu baqa', kekal. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Mereka akan kekal sampai bila-bila jasad mereka ni. Kemudian yang kedua, jasad para syuhada, orang mati syahid. Ini janji Allah. Sebab bagi Allah SWT di dalam Quran jelas, Allah Ta'ala sebut orang yang mati syahid disebabkan berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjihad, maka bagi Allah mereka itu tidak mati, tetapi Allah tidurkan untuk beristirahat. Itu sebab diceritakan mak, orang mati syahid ni mak, dia minta balik ke dunia, dihidupkan semula. Kerana apa? Kerana mati dia tu rasa lazat. Dia minta, ya Allah tolong hidupkan aku lagi, ya Allah, ya Allah tolong hidupkan aku. Dia nak hidup, dia nak mati. Adakah mereka tak merasai kematian tadi? Sakit mati? Sakit mak. Cuma disebabkan gambaran syurga dan janji Allah itu yang membuatkan mereka rasa lazat, sehinggakan mereka terlupa sakitnya mati. Macam contoh mak sakit bersalin. Sakit tak bersalin? Sakit. Jangan kata tak sakit. Dia tergajang ni suami dia. Tak sakit kan? Ingat awak happy je. Sekati dia. Jadi waktu sakit-sakit bersalin tadi mak, cuba bayangkan, dengan sakit-sakit bersalin tu baby pun keluar,
Kenapa doktor ambil baby tadi letak atas dada mak tadi? Salah satu adalah untuk bila mak tengok baby tadi, dia lupa sakit dia. Dia lupa sakit dia. Padahal doktor tengah jahit tu, kat bawah tu. Jahit tu jahit hidup tu. Bukan jahit, bukan bius ke apa. Jahit hidup tu. Tarik. Cuba bayangkan mak. Dia duduk relax je. Dia tengok baby. Sekolah nak tengok baby kan. Pegang baby. Ambil sekejap dah selesai jahit tadi. Doktor pun ambil bawa pergi. Nak suruh mak dia duduk diam sebenarnya tengok baby tu. Tenang, hilang rasa sakit. Yang sakit berminggu-minggu tu kan sebulan naik je 7 bulan baby dah mula berlari-lari dalam perut tu kan, tidur malam pun dah tak selesa, tak nyenyak, kemudian sakit, dia tendang, memang panas, badan panas macam-macam. Kan pembawakan baby tadi tu. Orang duduk dalam perut mak. Bukan batu. Batu pun berat. Kalau berat ni orang. Kita belum baby lagi. Cuba bayangkan mak. Lepas tu tiba-tiba pula nak bersalin tu pula, dia punya resa kan. Pada ujung rambut sampai ujung kaki. Nak buka mata tu pun sakit. Sakit. Kita dah lupa. Tapi bila sampai masa tu, sekejap aja letak je baby atas dada tadi, hilang semua sakit tadi tu. Jadi begitulah keadaan orang mati syahid. Orang mati syahid ni mak, bila waktu dia mati tu sakit tak? Sakit, tak sakit. Cuba bayangkan potong telinga, dimasuk pedang tape, kalau kita sekarang pula ditembak. Kalau kita ambil contoh apa yang terjadi kepada Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud. Rasulullah SAW yang marah sangat tu sebab waktu sahabat memanggil Rasulullah, tunjukkan bagaimana jasad Sayyidina Hamzah ketika tupak saudara dia, ya Allah. Itu yang Rasulullah tu rasa kecewa sangat. Sebab dicincang mak. Telinga dipotong, memang saja ditoreh-toreh macam orang, memang bukan macam, memang orang sakit hati. Siapa nama lelaki tu? Khadam kepada Hindu tu? Tak ingat lah. Jangan. Dia terlalu marah, dendamnya suami dia mati dalam badar. Jadi akhirnya dia keluarkan arahan sesiapa sahaja yang dapat bunuh Hamzah. Itu yang dia orang dapat bunuh Hamzah tu, dia bunuhnya sampaikan dipotong perut, dibelah perut tu mak, dikeluarkan isi perut tu, muka ditulis Wahsy. Tapi akhirnya Wahsy dan Hindun kedua-duanya masuk Islam. Dipotong, dikerat telinga, dikerat hidung mak, tak rupa orang dah habis. Kemudian ditoreh hancur. Perut tu dibelah, dada tu dibelah habis. Dia yang marah sangat Rasulullah tu kecewa sangat keadaan tu, pak saudara dia. Kalau tak pak saudara dia pun sama Islam, tak sepatut buat macam tu. Kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Dia nak gambarkan dendam itu membuatkan seseorang itu buta. Buta mata, buta hati. Habis semua. Itu sebabnya dendam tu adalah salah satu dosa. Jangan berdendam, berlapang dada lah. Itu sebabnya Rasulullah itu mengajar para sahabat sifat berlapang dada. Salah satu kelebihan Fathul Mekah, terjadinya Fathul Mekah, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ni riwayat menyebutkan daripada Madinah sampai ke Mekah, Rasulullah tak berhenti-berhenti baca ayat ni. Tak berhenti-berhenti mak. Bila sampai dekat tengah jalan, rupanya Abu Sufyan pergi jumpa Rasulullah. Dia ditangkap, kalau ikut riwayat, ditangkap dan dilepaskan Abu Sufyan.
Dan Rasulullah kata Abu Sufyan bagi tahu penduduk Mekah, sebab masa tu kan isu dia perjanjian dilanggar. Perjanjian bila dilanggar, perang lah. Jadi penduduk Mekah ni dah kejut pugut. Dah kejut musyrikin Mekah ni dah kejut pugut. Lalu Abu Sufyan konon-kononnya datang jumpa Nabi nak memujuk. Datang jumpa Rasulullah nak berbincang. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, balik wahai Abu Sufyan, balik. Sesiapa sahaja yang berteduh di rumah engkau wahai Abu Sufyan, selamat. Itu yang Abu Sufyan balik, diisytiharkan kepada seluruh musyrikin Mekah, siapa yang berteduh di dalam rumahku. Jadi timbul soalan, berapa ramai penduduk Mekah nak tidur rumah engkau? Akhirnya, dan yang keduanya di Masjidil Haram. Siapa berteduh sana? Itu yang lari lintang pukang semua. Sebahagian pergi rumah Abu Sufyan, sebahagian. Itu yang Rasulullah masuk dalam Mekah, dia tak panggil perang, dia tak panggil ghuzwah. Kenapa tak panggil perang? Sebab Rasulullah masuk Mekah dalam keadaan tak bawa senjata. Dia orang dah awal-awal angkat tangan je, Rasulullah lepaskan senjata. Rasulullah tak izinkan sahabat bawa satu senjata pun masuk. Itu yang dipanggil sebagai fathu, sebagai pembukaan kota Mekah. Jadi bila masuk saja kota Mekah tadi, itu yang Rasulullah akhirnya himpunkan seluruh penduduk di antara tentera-tentera Islam, muslimin dan juga seluruh musyrikin. Dan ketika itulah Rasulullah perintah pada mereka supaya peluk Islam. Kalau tak peluk Islam, maka dikenakan cukai. Itu yang masuk Islam semua sekali. Dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Kenapa Abu Sufyan masuk Islam? Sebab dia rasa dihargai. Nampak hebatnya politik Rasulullah SAW. Dihargai, rasa dihargai. Rumah aku jadi tempat apa? Tempat selamat. Dan ketika itulah Rasulullah arahkan kepada muslimin untuk memaafkan segala salah silap musyrikin Mekah satu ketika dahulu. Waktu inilah kemuncaknya Allah ajar pada kita supaya ukhuwah itu menutup segala kesalahan dan tidak ada dendam, istilah dendam di dalam Islam. Itu masalah. Rasulullah dah ajar dah. Padahal sakit hati kita tu, kita lah kata kita sendiri, mak sakit hati dengan siapa? Kita sakit hati dengan abang kita sebab dia ambil tanah peninggalan mak kita, contohlah. Sakit hati dengan abang kita, bahagian kita tidak diserahkan. Tapi sehebat-hebat sakit hati kita tadi, besar-besar sakit hati tadi mak, mana jauh lebih besar kezaliman yang berlaku ke atas muslimin para sahabat ketika sebelum terjadinya hijrah. Sampaikan, siapa nama sahabat yang dibunuh satu keluarga tu? Keluarga Yasin. Tak kurangnya Bilal bin Rabah, tidak kurangnya Khabbab, tidak kurangnya para sahabat semua yang terkena. Yang Bilal itu individu dia, Yasin keluarga, Khabbab individu. Tapi tak kurang juga 80 orang sahabat yang duduk dalam Mekah yang terjadi peristiwa sekatan ekonomi tu sebelum peristiwa hijrah. Kemudian bila nak hijrah pula, harta mereka diambil. Ummu Salamah dengan Abu Salamah nak pergi hijrah, Abu Salamah pula boleh pergi hijrah, tapi Ummu Salamah dengan anak-anak kena penjara 6 bulan. Kena penjara 6 bulan. Nampak betapa besarnya tekanan yang diberikan oleh musyrikin Mekah. Harta, kedudukan, habis semua. Tapi bila terjadinya Fathul Mekah, Rasulullah arahkan supaya semuanya berlapang dada, kerana ukhuwah itu jauh lebih besar tuntutan Allah dibandingkan dendam. Habis, selesai masalah. Yang kita nak dendam-dendam, kenapa? Apa masalah nak dendam ke orang? Itu pengajaran besar bagaimana Rasulullah ajar pada kita. Kalau nak kira dendam, dia orang lebih patut dendam dibandingkan kita. Ni dia, itu jasad para syuhada. Jadi orang mati syahid ni mak, bila dia mati, dia tengok Allah punya perjanjian Allah pada dia. Allah gambarkan apa yang dia akan dapat dari syurga, bagaimana. Semuanya itu akhirnya terlalu terpesonanya mereka terhadap segala gambaran-gambaran yang telah dijanjikan oleh Allah. Kelazatan tadi menjadikan satu yang terlalu amatlah lazat. Orang lapar yang disorong aiskrim Bubble Bee. Masya Allah.
Itulah dia. Kemudian ajbul zanab. Yang ketiga alam sufla lagi, ajbul zanab. Ajbul zanab ni apa, Mak? Tulang tongking. Mak pegang pinggul. Dekat pinggul tu, di antara dua, apa panggil? Dua pinggul Dua pinggul tu kat tengah tu ada tulang. Dekat tulang tu mak pegang tulang yang hujung, cari tolak dekat tengah-tengah tu tolak. Dekat hujung tu ada satu benda yang timbul. Itu dipanggil tulang tongking. Kalau orang Kedah kata apa? Tulang punggung. Sulbi situ kata? Ya ke? Yang simpan daripada tulang sulbi sini Itu rusuk Bukan sulbi. Pagi ni dia tak berapa ni lah. Saya tengok kan. Dia panggil tulang punggung, tulang tongking. Jadi tulang tongking tu itu di antara yang baqa' Allah kekalkan. Kerana apa? Allah jadikan sebab besok untuk dibangkitkan semula manusia. Sulbi mana? Yang tadi tu, tulang tongking tu. Tulang sulbi. Tulang ekor. Betul, tulang ekor, tulang sulbi, tulang pungkok. Kalau orang Melayu kita panggil tulang pungkok, orang Kedah panggil tulang pungkok. Dalam kitab kuning dipanggil tulang tongking. Macam-macam istilah. Lain negeri, lain bahasa, lain panggil. Jadi tulang tu dikekalkan Allah. Allah kekalkan tulang tu. Kita mati saja semua tulang bidulang tadi habis. Dia akan habis. Tapi sampai satu dalam habisnya semua tadi lenyap semua sekali, Allah kekalkan tulang tadi sebesar zarah. Tulang tadi akan kekal sebesar zarah, dan tulang itulah yang akan menjadi sebab besok di akhirat akan bangkitnya kita dengan tulang tadi. Maksudnya daripada tulang itulah kita akan. Itu sebabnya ulama-ulama cendekiawan lama dia kaji benda-benda ni. Itu lahir daripada situ, yang lahir DNA ni 99.999% betul. 0.1%, 0.00001% dia tak betul DNA. Itu sebabnya bila ketika mana Nabi SAW, ini salah satu benda agenda yang besar lah Nabi sebut, akan bangkitnya Islam daripada sebelah timur tu. Itu yang kenapa tanah Melayu ni dijadikan sebagai tempat tumpuan untuk jatuhkan ataupun lenyapkan umat Islam. Kalau di Timur Tengah, daripada Mekah ke Iraq, itu adalah laluan. Jadi mereka lenyapkan, jatuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang tak berpihak kepada dia. Macam contoh Iraq, Saddam Hussein tu dulu dia tak berpihak pada Amerika. Jadi dijatuhkan, Kuwait dijatuhkan, Iran dijatuhkan. Lepas tu apa lagi satu? Tu yang dibunuh, dibawa tarik, Muammar Gaddafi tu. Libya dijatuhkan. Kemudian Allah SWT, Hadramaut tu, negara apa? Yaman dilumpuhkan. Kerana semua tu bukan atas sebab pembinaan Islam, tidak. Siapa yang tak memihak dijatuhkan atas dasar nak buat laluan, nak menepati hadis Nabi yang 70,000 tentera Yahudi yang akan bangkit daripada sebelah Yaman, sebelah Iran. Dan disitulah bermulanya melangkahnya Dajjal. Itu laluan. Dia nak buat laluan tu. Real tu Kemudian pula di tanah Melayu ni pula, kenapa mereka menjadi tumpuan untuk lumpuhkan Islam di tanah Melayu? Kerana mereka menemui hadis Nabi SAW tu, Nabi kata yang akan bangkit daripada timur, dan keturunan itu ada di
DNA. Nanti dia kata DNA tu. Mereka kaji. Kita ni sekarang ni sebenarnya tak ada apa-apa dah. Semuanya dia orang tahu. Kan? Darah apa, O ke K ke apa benda semua sekali. Itu yang penting ditubuhkan WHO tu. Ditubuhkan WHO tu ialah menyimpan segala maklumat diri kita ni, mak. Tak ada apa-apa dah kita sekarang ni. Semuanya dah terbongkar. Dan mereka menemui DNA itu di sini yang Nabi sebut akan bangkit Islam daripada timur. Generasi itu DNA itu didapati timur tu di sini. Itu yang dicari cara. Daripada zaman Melaka dulu dihantar. Tujuannya inilah nak melumpuhkan. Kerana mereka punya gerak kerja bukan waktu tu, tapi jangka masa panjang ratusan tahun. Jadi dilumpuhkan tu dengan generasi by generasi untuk akhirnya mereka tu lemah. Tu akhirnya hari ni kita lihat Islam tu lemah. Dia nak yang hari ni. Tapi kerja tu kena buat daripada dulu. Kalau kita tengok sejarah waktu Melaka jatuh, Portugis datang, Alfonso dia sendiri buat catatan. Dia kata apa? Kami masuk tujuan pertama untuk mengkristiankan gagal. Nak kristiankan terus gagal. Kerana apa? Kerana satu-satu bangsa yang ada di dunia yang sinonim di antara bangsa dan juga Islam adalah Melayu. Arab pun tak ada. Sebut je Melayu, Islam. Sebut je Islam, Melayu. Sebab orang Cina bila anak dia nak masuk Islam saja, dia kata masuk Melayu. Sebab dah memang sinonim. Dia tak boleh. Biarlah dia tak semayang sekalipun, tapi bila sebut pasal Islam, dia bangun. Ini satu-satu bangsa. Jadi plan A nak menjatuhkan, nak mengkristian tak berjaya, dia guna plan B, iaitu jasad tetap Islam, akidah pemikiran mereka yang dijauhkan daripada ulama, dibina sekolah Inggeris, dia buat pula peraturan-peraturan. Dia bina kerajaan dalam keadaan banyak fasiliti-fasiliti kerajaan sehinggakan masyarakat tertarik, tapi syarat mesti masuk sekolah Inggeris. Jadi apa benda yang penting? Sakit, hospital free. Kan? Ni dia buat benda-benda ni, mak. Akhirnya semua sampaikan anak tok guru pondok pun dihantar ke sekolah-sekolah Inggeris. Kenapa? DNA. Isu DNA tu yang dikatakan tadi tu Ajbul Zanab ni, mereka kaji. Kerana itu satu-satu yang boleh dilihat. Dan ini pula sekarang dikaji pula oleh Profesor Solehah, yang bahawa keturunan kita, anak Melayu ni memang keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Qaturah tu. Satu-satu ilmu Allah dibuka. Ni Allah buka. Mana? Saminar khusus Qaturah tak pernah, tapi sebelum tu saya pernah. Masa cerita pasal tanah Melayu tu kan, dengan Prof Solehah tu. Kehilangan Melayu di tanah Melayu. Jadi dia cerita, jadi itu dia. Yang penting Ajbul Zanab tadi tu yang dipanggil tulang tongking tadi tu, yang dipanggil DNA. DNA tu yang diguna pakai tu untuk mengetahui keturunan seseorang tersebut. 3 perkara yang duduk pada alam sufla. Panggil alam sufla tadi dunia lah. Kemudian 7 perkara yang duduk pada alam ulia. Alam ulia ni mana, mak? Alam ulia ni duduk ke langit, duduk tinggi sana. Yang pertama syurga. Syurga ni Allah jadikan, dah ada ke syurga? Dah ada dah syurga. Kekal? Kekal. Itu yang sebab Nabi SAW pertama sekali peristiwa kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Apa pula bukan Nabi Allah Idris, kisah Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam itu pun daripada syurga. Maknanya syurga dah ada. Dan sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam itu, siapa yang menempati syurga? Iaitu Azazil, Iblis. Itu yang dikeluarkan daripada syurga. Kemudian kisah Nabi Allah Adam, duduk dalam syurga. Allah dudukkan dalam syurga sementara nak turun ke bumi. Itu sebenarnya sementara nak turun ke dunia. Kemudian kisah yang lebih dikenali lagi melalui peristiwa Nabi Allah Idris, yang Nabi Allah Idris minta supaya dimatikan. Jadi kawan baik dengan malaikat Israel. Israel, aku nak rasa mati. Israel naik ke langit jumpa Allah. Wahai Allah, Idris nak minta rasa mati. Bagilah. Allah Ta'ala kata, bagilah rasa.
Rupanya di sebalik tu ada politik dia. Apa politik dia? Lepas dia rasa mati, dia nak pergi tengok neraka. Pergilah tengok neraka. Neraka tu sempat masuk sekejap, dia pengsan. Masuk sekejap, buka pintu sekejap, dia pengsan mak. Kejut tengok azab neraka tadi terlalu panas. Sampaikan Nabi Allah, malaikat Israel ketika tertarik bawa keluar. Tak sempat masuk pun, buka pintu, dia pengsan kat pintu tu. Diribakan sampailah dia terjaga. Lepas terjaga barulah turun balik ke bumi. Duduk, wahai Israel, neraka dah pergi tengok, boleh tak nak pergi tengok syurga? Tu yang minta tengok syurga. Lalas sekali dia keluar, dia buat-buat tinggal selipar, dia duduk dalam tu tak keluar-keluar. Malaikat Israel kecut perut, takut Allah marah. Sebab dia yang bawa masuk dalam syurga tu. Dia jumpa Allah, wahai Allah. Idris dia tak nak keluar, wahai Allah. Dia kata selipar tertinggal. Allah kata tak apalah, biar dia duduk. Sebab syarat nak masuk syurga, syarat nak menempati syurga ialah mati. Itu syarat mak. Syarat menempati syurga mesti mati. Jadi dia dah mati dah. Dah melepasi syarat nak masuk syurga, nak menempati syurga tadi. Ya Allah Ta'ala kata biarkanlah dia dalam syurga. Ini Nabi Allah Idris, masa dia duduk dalam syurga. Adalah. Wallahu a'lam sejauh mana dan bagaimana, wallahu a'lam. Tak tahu. Siapa lagi yang pernah masuk syurga? Nabi SAW. Dalam peristiwa Mi'raj. Yang dibawa oleh Jibril, bawa pergi. Itu pun begitu juga mak, bila buka je pintu neraka, terkejut. Tak boleh masuk. Walaupun waktu tu Jibril dah bagi tahu pada penjaga neraka supaya api tu direndahkan sehabis-habisnya, tak boleh. Buka je pun terkejut, Nabi terkejut. Dan Nabi dapati kebanyakan penghuni neraka itu adalah daripada umat Nabi. Itu yang waktu balik daripada Mi'raj tu, Nabi tak banyak cakap dah. Nabi dah tak banyak cakap sebagaimana sebelum tu. Lebih banyak diam, lebih banyak makin risau. Itu pun tinggal 10 tahun je. Sebab 13 tahun tu sebelum daripada peristiwa tersebut. Dibawa ke syurga, tengok syurga. Seronok juga Nabi, terhibur kerana mendapati penghuni syurga itu pun ramai daripada kalangan umat Nabi. Itu dia. Syurga, neraka, Lauhul Mahfuz. Allah jadikan Lauhul Mahfuz. Kemudian Arash, Lauh, kemudian atas Lauh, Arash. Kemudian Allah jadikan kalam, pen. Kalam, pen ni mak, ini pembahasan para ulama. Ada yang kata Allah jadikan mula-mula makhluk kalam, pen Allah. Kerana daripada kalam itulah Allah menulis qada dan qadar, segala ketetapan baik dan ketetapan buruk. Maka bermula terjadinya makhluk itu dengan Allah jadikan kalam. Daripada kalam itulah Allah tulis segala perancangan-perancangan dia. Dan perancangan itu akan berjalan mengikut apa yang telah ditulis. Bagaimana Allah tulis? Jangan bayang. Kerana itu hak Allah. Jangan kita bayang pula Allah menulis. Oh, Allah Ta'ala tu duduk, depannya ada meja, lepas tu ada buku besar, kemudian dia pun tulis. Ada tangan, pegang pen dia mesti pen macam kita. Tak, jangan kita bayang macam tu. Wallahu Ta'ala a'lam. Bila kita bayang, dapat gambaran, maka gambaran itu pasti makhluk. Sebab akal ni dia boleh menggambar sesuatu benda yang dia nampak saja. Akal ni dia takkan mampu menggambar sesuatu yang dia tak gapai, dia tak pernah tengok, dia tak pernah lihat, dia tak pernah dapat, dia tak. Jadi bila kita dapat je gambar, maka sudah pasti yang dapat digambarkan itu makhluk. Dan makhluk itu tak boleh laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah. Kalam Allah tu bagaimana takkan dapat sama dengan kalam kita. Allah menulis itu tak sebagaimana kita tulis. Tak boleh. Jadi jangan gambarkan situ. Kemudian yang kedua pula, ada juga pandangan ulama menyatakan awal-awal Allah jadikan makhluk daripada cahaya. Cahaya. Yang disebut sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad. Allah jadikan Nur Muhammad mengatasi daripada segala kejadian. Dan segala kejadian itu datangnya daripada Nur Muhammad. Jadi Allah jadikan nur. Lepas tu daripada nur tadi, maka Allah bukakan, zahirkan wajah Allah. Sehingga nur tadi terlalu malu dan terpercik-perciklah
nur tadi, dan terpercik-percik nur Muhammad tadi, itulah daripada percik-percikan itulah terjadinya setiap makhluk. Jadi dunia, jadi syurga, jadi neraka, jadi malaikat, jadi terpercik-terpercik itulah sehingga terjadinya semua tadi, arash, lauh dan sebagainya. Tu bahagian pandangan ulama yang menyatakan nur Muhammad itu yang pertama. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kemudian kursi. Allah jadikan kursi ni, kursi bukan kursi kita, kursi Allah. Kursi Allah. Bagaimana kursi Allah? Wallahu a'lam. Ini mesti besar. Wallahu a'lam. Allah je yang tahu maksud kursi kat situ. Kemudian Allah jadikan ruh. Roh bagi setiap makhluk, roh manusia, roh binatang, roh malaikat, roh malaikat, roh syaitan, roh jin. Jadi semua roh tadi Allah jadikan, dan dia akan didudukkan di alam ulia. Alam ulia. Jadi 7 tadi 7 duduk pada alam ulia dan 3 duduk pada alam sufla. Duduk pada alam sufla. Dan ke-10 perkara ini bersifat baqa' tanpa qidam, ataupun dipanggil sebagai baqa' ardi. Baqa' yang mendatang. Apa maksud mendatang? Iaitu Allah yang baqa'kan dia, Allah yang kekalkan dia. Kalau Allah tak kekalkan dia, maka dia takkan kekal. Tengok gambar rajah belakang. Alam mulki. Sama tak? Cuma panggilan yang berbeza. Maksud yang satu. Di alam dunia. Kalau bahasa kita alam dunia lah. Itu sebabnya 3 benda tu boleh jumpa kat atas dunia. Tapi 7 lagi tu tak ada. Sejauh mana dia hancur, Allah Alam. Mungkin dia tak hancur. Tapi kalau ikut pada tu, Allah Ta'ala hancurkan semua sekali. Tapi sejauh mana kekalnya mereka ni, Allah Alam. Tapi memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kekalkan mereka. Ya Allah kata tidur. Tapi tidur tu, kalau katalah, Wallahu Alam, saya tak berani nak bercakap, nak urai. Sebab kalau ikut pada kata-kata ni, memang mereka akan kekal. Tapi sejauh mana kekal, wallahu alam. Kalau tengok pada sifat kiamat tu pula, memang Allah Ta'ala hancurkan sehingga kan hanya tinggal Allah. Tak. Allah tinggalkan syurga, neraka, lauh masih ada. Ya Allah hancurkan hanya dunia. Ya Allah hancurkan hanya dunia. Dan dunia ni pun Allah hancurkan pun bukan dunia yang bulat tu. Tu bumi. Dan bumi ni pun bukan Allah Ta'ala hancurkan semua. Allah Ta'ala cuma gulung dia saja. Allah gulung. Tapi hakikat bawah tu, bumi tu masih ada. Kerana di sinilah besok yang akan dibangkitkan untuk dihisap. Kita akan dibangkitkan di sini. Tak ada tempat lain dah. Maknanya dunia tu, bumi tu sendiri pun Allah Ta'ala tak hancurkan. Cuma Allah Ta'ala gulung. Macam kita gulung tikar tu, diratakan. Allah ratakan dunia tu, diratakan. Jadi maknanya tak mustahil lah kalau jasad tu masih ada. Sebab sulbi tu, tulang sulbi tu masih duduk kat situ. Kan kita duduk dalam kubur kan, maknanya dalam kubur tu masih ada. Jadi jasad-jasad Nabi dengan para syuhada tu masih duduk kat dalam tu. Sebab bumi tu, ni kita bincang bumi tu Allah Ta'ala tak hancurkan. Allah Ta'ala gulung aja, diratakan, dibersihkan, dan tak ada apa-apa yang tinggal. Tu Allah Ta'ala sebut dalam tengok baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha tu. Allah Ta'ala goncang bumi tadi tu. Ardu tu, ardu tu digoncang, goncang sampaikan tak ada yang tinggal.
Macam air ni digoncang-goncang. Katalah air ni ais kan, dalam ni air goncang sampai hancur. Bila keluar je tu yang apa panggil, bertaburan abu-abu dia tu, hancur semua sekali. Tapi apa ni, botol ni hancur tak? Botol ni hancur tak? Botol ni hancur tak? Kan mak goncang ni, botol ni hancur tak mak? Tak. Jadi bumi tu, iza zilzilatil ardu zilzalaha tu, Allah zilzalkan dia tu, goncang bumi tadi sampai hancur. Jadi dalam hancurnya bumi tadi, Allah kekalkan ni dia tadi. Ini tak mustahil lah jasad tu masih duduk dalam tu. Dan Allah kekalkan tadi. Kalau kita pula jasad kita masih dah tak ada. Kalau katalah kita tak mati syahid, jasad kita dah tak ada. Sebab di mamah bumi tadi, kemudian Allah Ta'ala kekalkan tadi tulang sulbi tu. Mungkin jasad lain, jasad baru, bukan jasad ni mak, jasad baru. Tak jumpa dah jasad ni. Jasad ni tak boleh pakai. Jasad ni besok ke akhirat, sekejap kalau pakai rosak dah. Di jasad dunia ni, jasad yang tak kekal. Si jasad tak kekal tu, tu Allah Ta'ala lenyapkan. Besok ke akhirat memang kita pakai jasad yang power lah. Jasad yang betul menepati suasana keadaan akhirat, untuk keperluan akhirat. Dan dia kekal, bersifat kekal. Kita tak. Yang jasad ni mak berubah kan. Itu yang kita belajar kidam hari tu, pukul 8.10 dengan 8.11, sama tak orang tu? Ingat lagi tak soalan tu? Jangan buka. Jangan buka. Cepat aja nak buka. Ingat lagi tak soalan tu? 8.10 dengan 8.11, adakah kita orang yang sama? Kan? Kita berubah-ubah. Kita berubah-ubah. Hadis tak sama. Meja pukul 8.10 dengan meja 8.11 tak sama. Sebab dia mereput. Dia akan berubah. Warna pukul 8.10 hijau, katalah warna daun hijau tu, 8.10 nak masuk ke 8.11 tu, sama ke daun hijau tu? Tak. Warna hijau dia akan berubah. Sama ada dia semakin pekat ataupun semakin cair. Dia takkan sama. Jadi ini sifat dunia. Jadi jasad ni lah Allah Ta'ala ubah. Besok dia takkan berubah dah. Bila kita bangkit saja besok ke akhirat, ke akhirat, alam akhirat ni dia. Bila dibangkitkan ketika tu, kebangkitan kita tu menggunakan jasad yang tidak beru. 8.11 itulah dia, 8.20 pun itulah dia. Itu yang Nabi SAW, orang tua, makcik tua datang jumpa Nabi besok ke akhirat. Ya Rasulullah, aku masuk syurga dak? Rasulullah kata dak, orang tua tak masuk syurga. Nangis makcik tu. Ngongoi dia nangis. Lalu barulah Rasulullah kata, orang tua tak ada dalam syurga, semuanya orang muda di antara 30 ke 40. Mak macam mana mak umur 30 mak? Masya-Allah. Mak tegur-tegurlah saya mak Okay, saya tak kenal. Alah, mak yang datang kuliah pagi-pagi duha dulu, yang duduk betul-betul kat depan tu selalu. Ya ke? Masya Allah. Umur 30 tahun, sebaya lah tu. Kena abah ada. Abah geling-geling je. Wallahualam lah. Tapi kalau dalam hadis yang Rasulullah sebut pada makcik tu di antara 30 ke 40. Dia sebab begini, manusia waktu dipanggil apa? Matang pemikiran dan matang fizikal. Seusia 30 ke 40 tu matang dia. Kematangan waktu paling cantik. 30 ke 40. Ni 40 tu dah mula gerup kan. Dia mula gerak dia. Jadi 30 40 tu waktu yang paling tegang kalau bahasa seorang muda. Okey, kita tengok gambar rajah. Allah tu ada sebelum adanya alam. Allah tu waktu sebelum ada alam dia ada tak? Ada. Kemudian Allah tu waktu ada alam dia ada tak? Ada. Kemudian Allah waktu alam binasa, alam tadi binasa, Allah ada tak? Ada. Itu yang dikatakan baqa. Waktu alam tengah binasa, waktu alam tadi binasa, Allah tu masih ada. Itu yang dikatakan baqa. Hukum adanya Allah wajibal wujud. Allah mesti ada. Kemudian alam pula yang kedua alam. Sebelum adanya alam tu ada tak?
alam tu tak ada. Kemudian alam tu ada. Ada alam. Alam tu ada tak? Ada. Waktu dia ada, adalah. Kemudian alam binasa. Maka alam tadi pun tak ada. Apa hukum atas alam tadi? Mumkinul wujud. Mumkinul wujud, mungkin wujud. Harus alam ada dan tiada. Maknanya boleh ada, boleh tak ada. Alam ni apa mak? Ma siwallah. Sesuatu selain daripada Allah. Kemudian Tuhan lain. Tuhan lain ni maksud Tuhan selain daripada Allah. Tuhan lain ni sebelum adanya alam, Tuhan lain ada tak? Tak ada. Kemudian Tuhan lain ni waktu adanya alam, ada tak Tuhan lain? Tak ada. Itu sebabnya isu kalimah Allah tu mak, berhati-hati. Jangan diulas. Alah tak apalah orang nak guna nama Allah. Tak. Kalimah Allah, namanya Allah itu boleh digunakan pada sesuatu yang betul-betul mempunyai zat dan sifat Allah. Selain daripada itu, tak boleh. Lawan sampai mati. Bila kata-kata tak apalah, dia pun makhluk Allah juga, yang nak guna kalimah Allah tu, tak boleh. Sebab dia nak letak sesuatu benda. Maknanya, kita membenarkan sifat, kita membenarkan perbuatan syirik orang tu. Apatah lagi nak mempersenda-sendakan Allah. Habis syirik tak kita, syiriklah. Jadi berhati-hati. Itu sebabnya Tuhan dekat sini dalam gambar rajah dia kata apa? Tuhan lain selain daripada Allah. Sebelum ada alam tak ada. Kemudian adanya alam pun tak ada, tetap tak ada. Jadi apa yang diorang sembah selain daripada Allah tu tetap kita nafikan. Itu yang sebut la ilaha illallah. Allah nafikan dulu, maknanya tidak ada Tuhan. Dan yang ada hanya Allah. Ketika alam binasa ada tak Tuhan lain? Tak ada. Jadi apa sekalipun keadaan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Hukum dia apa? Hukum dia mustahil wujud. Wajib tidak ada Tuhan lain. Kesimpulannya zat Allah tetap kekal walaupun alam binasa. Itu yang dipunyai sifat baqa. Allah yang akan membinasakan alam, iaitu kiamat. Siapa yang akan binasakan alam? Iaitu Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi selepas zilzal tadi, ketika Allah bangkitkan, Allah memperlihatkan kepada kita segala amal baik dan segala amal buruk kita diperlihatkan. Yang ketiga, kesimpulan daripada baqa ini, penghuraian baqa, wujud zat Allah tidak akan binasa. Wujudnya Allah itu tidak binasa. Yang binasa dan membinasa. Yang binasa kita, yang membinasakan Allah. Yang binasa kita, iaitu alam. Yang membinasakan siapa yang membinasakan kita? Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi dalam membicarakan sifat Allah yang seterusnya, iaitu mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Saya buka seminit dulu untuk sebarang persoalan dan perkongsian, dipersilakan. Itu teknikal agak. Teknikal. Apa maksud teknikal? Maksud teknikal ni, kalau boleh ajarlah. Kalau kita rasa benda tu bukannya satu benda ketetapan. Tapi kalau dia elak lebih baik. Sebab waktu tu orang tengah sakaratul maut tu, dia tengah sakaratul maut ni satu benda yang dia tengah terlalu. Jadi setidak-tidaknya dia menyebut kalimah Allah tu pun sudah cukup. Sebab terlalu sakit waktu tu. Sakit tu satu. Yang keduanya dia tengah tarik tali dengan syaitan. Tu waktu kemuncak tu mak. Kemuncak syaitan
Syaitan ni dia tak heran kita solat, puasa, zakat, haji, amalan soleh yang kita buat kat dunia ni, dia main-main je. Dia nak rosakkan main-main. Tapi kemuncak dia nak pastikan kita bersama dengan dia dalam neraka tu waktu mati. Tu yang Nabi kata apa? Yang menentukan baik ataupun buruk akhirat kita besok adalah kematian. Tu penentu. Kan? Datang kelas tak balik-balik, terus duduk kat sini 20 tahun mengaji. Bagus tak? Bagus. Tapi bila sampai mati besok, tiba-tiba dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bagaimana syirik, wallahu a'lam lah, macam-macam kisah Allah gambarkan sendiri. Jadi habis segala amalan yang dia buat ketika berada atas dunia tadi, amalan soleh. Sebab penentunya mati. Jadi ustaz kata tu teknikal lah, tengok pada kita dan suasana keadaan orang tadi tu. Kalau dia rasa berat sangat, cukup hanya sekadar jadi Allah je, Allah, sebutlah Allah. Maknanya dah berat sangat dah tu. Sebab waktu tu, waktu dia tengah, pertamanya dia tengah menahan sakit, berdepan dengan sakitnya mati. Dan yang kedua, dia sedang berdepan dengan tarik tali di antara syaitan. Yang syaitan cuba tengah memalsukan, tengah tipu daya. Itu memang kerja sehabis kerja lah. Sampai syaitan tu berpeluh-peluh lah nak pastikan dia mati dalam keadaan syirik. Bukan dia, kita. Kita ni semua akan menghadapi tu. Dia akan datang sebagai mak kita, dia datang sebagai ayah kita, dia akan datang sebagai guru kita. Macam-macam gambaran yang dia datang, yang supaya akhirnya kita ikut sama ada agama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Itu sebabnya minta pada Allah, hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita hujung usia kita tu. Dan itulah penentu sama ada baik ataupun buruk selepas daripada penghidupan ataupun kematian. Apa soalan dia? Soalan dia? Samalah. Koma tu jasad dia. Ruh dia. Kan Azazil tengah tarik tu. Yang duk berperang dengan syaitan tadi ruh dia. Jasadnya ditidurkan tapi roh masih lagi. Azazil kan. Macam ni? Tiup lah, tiup. Apa tu? Itu kita bisik tadi. Dan orang yang dalam keadaan sakaratul maut tu pun, dia sebenarnya koma tu sakaratul maut lah tu. Orang koma tu dia kan dengan sakaratul maut. Itu sebabnya orang koma ni kalau boleh diusahakan jangan ditinggalkan. Duduk baca Yasin, bacakan Quran. Jangan putus-putus. Berhari-hari lah. Duduklah kat situ, kita duduk. Kita tak tahu bila ajal dia. Itu sebabnya tanggungjawab awaris ni, apatah lagi bila orang tu dalam keadaan koma, jangan ditinggalkan. Tu yang pekerja-pekerja tu pula, pekerja-pekerja apa, nurse perubatan tu pula, dia kena betul-betul fahamlah situasi. Maknanya orang koma ni kena tolong dia. Duduk kat luar, pintu luar tu, bacakan Quran dekat situ. Itu sebabnya pernah jadi cerita, seorang doktor seorang hamba Allah ni dia aksiden. Jadi bila dia aksiden tu, dia tengah koma, doktor tengah ni lah proses, tengah cuba menyelamatkan dia dalam bilik bedah. Doktor tu doktor India, doktor pakar India. Ni cerita, saya tak pasti cerita tu dari siapa, bila berlaku, tapi cerita mulut ke mulut lah. Jadi kawan-kawan ni, waris ni duduk dekat luar bilik bedah tu. Duduk dekat luar bilik bedah tu, diorang baca Yasin. Diorang baca Yasin, tak putu-putu baca Yasin kan sahabat tadi. Nak jadi cerita, pintu bilik bedah tu terbuka, tutup, terbuka, tutup. Kan kadang-kadang ditiup angin, kadang-kadang nurse keluar pintu tu kan. Doktor tu sampai tertarik tengok. Bila pintu, dia terperasan, Allah Ta'ala nak tunjuk. Bila pintu tu buka saja, dia punya didit jantung dia tu elok, normal. Lepas tu bila pintu tu tutup, dia dah mula tak cantik, dia punya bacaan tadi. Jadi bila doktor perasan kat situ, dengan izin Allah, terus doktor minta diorang masuk baca Yasin kat dalam sambil dia buat kerja tu. Akhirnya dengan izin Allah selamat budak tu. Tu nama doktor yang peka, dia faham benda tu. Dia biasa yang tak bagi ni masalah.
pasang radio. Ada, dia tetap tak sama. Dia tetap tak sama bacaan di antara kita baca dengan radio baca. Dia tak sama. Roh kalam daripada luar yang disemadikan dengan jasad tadi tak sama. Kalau tidak, kita ambil je apa ni, YouTube tu letak je kat telinga, lari syaitan tu. Tapi tak juga. Dia tak nak kena kita baca sebaik-baiknya lah. Tapi kalau dah sampai tak boleh, letak je radio kat situ, kat telinga dia tadi. Dah tak boleh nak masuk. Jadi 2 orang tu lah baca Quran. Yang hampir, yang sampai dia boleh dengar. Yang sampai dia boleh dengar, yang dia agak dia boleh dengar. Kadang-kadang ada satu bilik kan pintu tu kan ada ruang minggu luar tu kan, bagi orang yang duduk ICU. Duduklah baca Quran kat situ, minta Allah Ta'ala sampaikan niat, biar dia setidak-tidaknya ada benda yang dia dengar tadi, untuk bantu dia. Kita ni nak tolong bantu je, tapi macam mana pun balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak doa Allah Ta'ala selamatkan, mudahkan. InsyaAllah itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menurut kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafaratu subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.